yang kita maklumi di dalam Islam. Sedangkan tuan-tuan dan perempuan, banyak lagi ilmu-ilmu Islam yang lain yang bukan sekadar memahami isi kandungannya, tak ada orang yang faham lagi dah. Nama dia pun kita tak pernah dengar. Nak cari orang yang faham ilmu itu tak jumpa dah. Nak cari orang yang faham ilmu itu tak bertemu. Begitu juga nak menyebut nama ilmu itu pun kita tak tahu dah. Yang dikatakan seorang itu dia mahir dalam 200 ilmu. Saya nak tanya, macam mana seorang itu boleh mahir dalam 200 ilmu? Ilmu apa yang dia pelajari? Cuba tuan-tuan pergi universiti itu, pergi UAE, dekat sini UAE, tanya yang paling tinggi peringkat sarjana. Jangan tanya yang peringkat BA biasa ni tak, yang belajar sarjana. Berapa subjek dipelajari di universiti ni? Sampai tak 200 subjek. Kalau 200 subjek dipelajari di UAE tu tuan-tuan, tak adalah semua meletup belaka otak diorang. 200 subjek. Tak ada satu pun institusi pengajian tinggi hari ni yang mengajar subjek sampai 200 subjek, tak ada. Ya. Sebab itu diberitakan ada satu universiti di Jordan, orang ambil master, hanya perlu dalam setahun menghabiskan 12 subjek. 12 subjek, kemudian balik jadi master. Macam Jackie Chan lah. Master lah tuan-tuan kan. Itu master hebat lah tu kan. Hanya 12 subjek. Orang dahulu tuan-tuan yang dikatakan bahawa mereka itu layak mengajar di dalam Masjidil Haram mesti menguasai 40 ilmu mangkul dan ma'kul. Apa dia? Mungkin hari ini baru dengar mangkul dan ma'kul. Mangkul iaitu hadis yang berteras, ilmu yang diasaskan, yang berteraskan kepada Al-Quran dan hadis. Ada 40 ilmunya. Yang tuan-tuan tahu itulah banyaknya. Yang tuan-tuan pelajari selama ini di dalam masjid ini, iaitu tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, tauhid, itu saja. Tetapi mereka perlu menyempurnakan 40 ilmu yang diasaskan di asas dasar Quran dan hadis. Satu. Kemudian 40 ilmu ma'kul yang berasaskan kepada akal pemikiran. Mereka perlu belajar ilmu alat, yang dinamakan dengan ilmu alat, dengan ilmu nahunya, dengan ilmu ma'aninya, dengan ilmu badi'nya, dengan ilmu bayannya, dengan ilmu mantiknya. Apa lagi tuan-tuan? Tak boleh sebut dah, tak hafal. Nama dia pun tak hafal. Apa tak lagi nak buka. Sebab itu tuan-tuan, banyaklah orang-orang lama, tugu lama kita wakafkan kitab ke anak. Termasuk jugalah tuk anak punya kitab. Anak tengok kitab-kitab tu tak boleh baca. Tak boleh baca. Anak belajar di Al-Azhar, tak boleh baca kitab diorang. Diorang tak payah dah tinggi belajar, tuan-tuan, mengaji Kedah, mengaji Kelantan. Tapi kitab diorang kita tak boleh baca. Tak boleh baca. Macam tikus dengan besi. Tengok yang geram nak gigit, tapi takut patah gigi. Jadi tengoklah kitab-kitab tu, geram nak baca, tapi tak faham satu habuk pun. Faham tuan-tuan? Bukan mudah. Sebab itu saya menyatakan, jangan buat perkara dongeng lah. Cerita dongeng sebenarnya. Orang-orang yang mendakwa mereka itu sampai kepada peringkat ahli ijtihad, boleh mengeluarkan hukum hanya berpandukan kepada Quran dan hadis. Itu semua mitos, khayalan belaka tuan-tuan. Pada zaman ini saya menyatakan itu khayalan. Daripada orang-orang yang tidak mengenal diri mereka, tidak mengetahui kadar diri mereka, yang begitu lemah, yang begitu kerdil apabila berhadapan dengan ilmu-ilmu para ulama terdahulu. Sebab itu yang saya boleh tegaskan di sinilah tuan-tuan. Ambil satu kitab di pondok tu, bawa ke universiti, tanya profesor tu, suruh baca. Faham tuan-tuan? Yang tu guru tu tak ada sijil, satu sijil pun tak ada. Kitab yang dia ajar tu bawa ke UM ke UKM, suruh profesor tu ngajar kitab tu. Boleh tak? Kalau ada, cuba. Jadi sebab itu saya menyeru diri saya dan diri
sahabat handai saya, kawan rakan taulan saya, rendahkanlah diri kita di hadapan para ulama kita. Kenallah kedudukan mereka. Jangan sampai peringkat kita ini merasa takabur dengan ilmu kita, hingga peringkat kita duk hentam-hentam orang-orang yang tak ada bagi mereka hanya sijil, tapi mereka ada ilmu. Kita ada sijil, ilmu tak ada. Apa guna dia? Apa guna sijil? Ilmu tak ada. Allah tak suruh kita cari sijil, Allah suruh kita cari ilmu. Sijil itu wasilah, bukannya gayah, tujuan. Hari ini semua tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaji sistem pengajian ilmu agama, saya tak menyentuh sistem pengajian ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu arkitek yang tuan-tuan belajar ni. Saya tak sebut dah, saya tak sentuh. Itu bukan bidang saya. Ya, saya sentuh bidang saya. Ya. Sistem pengajian ilmu Islam hari ini sebenarnya telah dicorakkan oleh orientalis, oleh Yahudi, oleh Nasara, yang dengannya mereka menghadkan ilmu Islam itu, sehingga peringkat apabila seseorang itu telah menggapai satu